muka surat 159. Sebab kita nitrogen ni antara tajuk yang popular jugalah. Okey, dia dah merakam dah. So cikgu sambung. Okey, awak buka buku teks muka surat 159 sebab cikgu akan guna slide yang berbeza daripada buku teks hari ni. Okey, Najma, nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Okey, so kita terus sambung Jadi malam ni revisi, maksudnya kita akan ulang kaji balik, kita akan belajar semula tentang bab 8 kita nitrogen. Okey? Slide ni memang khusus untuk kita nitrogen sahaja. Okey, jadi semalam kita dah tahu kan jenis-jenis mikroorganisma. Sebab bila cikgu sebut mikroorganisma yang awak nampak hanya virus, bakteria. Jadi sebenarnya mikroorganisma ni ada 5 jenis lah, iaitu Pro 2 Vivaku ala beca. Dan insya-Allah dalam masa nanti bila dah bersemuka, cikgu akan bagi macam nota kecil yang ada singkatan-singkatan semua daripada yang form 4 sampai tingkatan 5. Yang ada kaedah mengingat macam ni. Dia panggil kaedah mnemonik. Okey, kaedah mnemonik. Semua yang daripada form 4 sampai form 5 yang kita buat bersama-sama. Kalau yang dah belajar kelas dengan cikgu, yang kita cipta pun ada. Okey, so Pro 2 Vivaku ala beca, iaitu protozoa, virus, kulat, alga dan bakteria. Okey, peranan mikroorganisma, walaupun awak tengok virus jahat cikgu, bakteria jahat cikgu, tak semestinya Okey, peranan mikroorganisma yang berfaedah ni penting untuk proses perebutan, penting untuk proses pengeluar, penting untuk proses kita nitrogen, lagi dia berada dalam salur alimentari anai-anai. Dan ada juga bakteria yang tinggal dalam sistem pencernaan manusia. So, maksudnya mikroorganisma ni ada yang baik, ada yang jahat. Okey. Okey, malam ni cikgu nak fokus kepada kita nitrogen. Okey, sebab nanti bila awak dah buka nanti, cikgu nak memperkenalkan cara yang lebih mudah untuk belajar kita nitrogen. Okey, nitrogen ni ialah gas. Okey, nitrogen ni ialah gas yang merupakan unsur penting yang diperlukan dalam sintesis protein dalam tisu haiwan dan tumbuhan. Okey, jadi nitrogen ni ialah gas dan ia sangat penting untuk haiwan dan tumbuhan untuk menghasilkan protein. Maksudnya kalau tak ada nitrogen, tumbuhan dan haiwan tak boleh nak hasilkan protein. So awak makan daging haiwan ada protein. Tapi kalau haiwan tu tak dapat nitrogen, maka dia tak boleh nak hasilkan protein yang ada dalam dagingnya. Sama juga tumbuhan. Tumbuhan memerlukan nitrogen untuk menghasilkan protein. Protein ada dalam tumbuhan. Awak kena ingat macam ni. Awak jangan ingat, tumbuhan ni dia cuma ada serat, ada pelawas untuk elak sembelit. Tak, tumbuhan ni dia ada lipid, ada karbohidrat. Kan ada kanji. Kanji tu karbohidrat lah. Ada protein, ada vitamin. Okey. Nitrogen di atmosfera dalam bentuk gas. Nitrogen kalau dalam bentuk gas di atmosfera tidak dapat diserap secara langsung oleh tumbuhan. Tumbuhan kalau dia nak ambil nitrogen, gas nitrogen di atmosfera, dia tak boleh ambil macam tu. Dia tak boleh ambil bodoh-bodoh gitu. Tak boleh. Sebab nitrogen tu dalam bentuk gas. Jadi, tumbuhan hanya boleh serap nitrogen dalam bentuk ion amonium NH4 dan ion nitrat NH3. Boleh? Jadi maksudnya, pokok ni dia tak boleh nak ambil gas nitrogen. Tak boleh. Dia cuma boleh ambil gas oksigen dengan karbon dioksida sahaja. Gas nitrogen tak boleh ambil. Dalam bentuk gas, pokok tak boleh ambil. Jadi, dia hanya boleh ambil
sekiranya gas nitrogen tu sudah ditukar dalam bentuk ion amonium dan ion nitrat. Awak faham ke? Maksudnya gas nitrogen tu kena tukar dulu. Kena tukar dalam bentuk ion amonium dan ion nitrat. Barulah pokok tu boleh ambil. Okey. Jadi bakteria pengikat nitrogen. Dia panggil nama dia bakteria pengikat nitrogen. Maknanya bakteria ni bakteria baik lah ni. Okay, jadi bakteria pengikat nitrogen akan menukarkan gas nitrogen kepada bentuk yang boleh digunakan oleh tumbuhan. Jadi sebab tu semalam kita belajar macam-macam jenis bakteria. Sebab apa? Sebab bakteria tu ialah bakteria baik yang mengikat nitrogen. Fungsi dia untuk ambil gas-gas nitrogen, tukar kepada bentuk yang boleh digunakan oleh tumbuhan melalui proses, kita panggil proses bakteria ambil tu, proses pengikatan nitrogen. Boleh dah? Bakteria pengikat nitrogen akan ambil gas nitrogen, tukar jadi amonium. Barulah pokok boleh guna. Jadi proses dia ambil nitrogen tu, kita panggil proses pengikatan nitrogen. Okey, jelas Okey. Oh, cikgu dah lompat slide dah. Okey. Nitrogen perlu diambil oleh tumbuhan. Ingat tak awak ada belajar sebelum ni kesan kekurangan nitrogen jadi apa? Mesti awak dah lupa dah. Okey, yang awak buat, yang cikgu suruh awak cari pokok tu. Cari daun-daun, tengok ni kurang makronutrien apa. Ni kurang apa, ni kurang magnesium, ni kurang nitrogen. Okay, jadi nitrogen perlu diambil oleh tumbuhan kerana nitrat dalam tanah akan hilang akibat proses larut resap semasa hujan lebat. Maknanya pokok ni memang kena ambil nitrogen, kalau tidak dia jadi tak sihat lah. Dia jadi tumbuh tak sihat. Kenapa? Kenapa nitrat tu hilang cikgu? Sebab nitrat ni dia boleh larut resap dalam tanah. Dia boleh larut dalam tanah dan kemudian meresap jauh ke dalam tanah. Okey, semasa hujan lebat. Yang kedua, kerana proses pendenitritan yang dijalankan oleh bakteria pendenitritan anaerob yang menukarkan nitrat kepada gas nitrogen. Maksud cikgu buat apa pokok ni tak dapat nitrogen? Sebab nitrogen tu dah jadi gas balik dah. Sebab tu kita akan belajar tentang kita nitrogen. Kenapa tentang kita nitrogen? Gas masuk dalam tanah, kemudian dia akan back balik jadi gas. So jadilah satu kitar. Awak faham kan? Kitar ni mesti dia bentuk bulat. Maknanya gas nitrogen akan diikat oleh bakteria, masuk dalam tanah, diguna oleh pokok, kemudian dia balik semula jadi gas. Jadi nitrogen ni kena ambil. Perlu diambil oleh tumbuhan. Sebab nitrat tu sendiri, satu dia hilang kerana hujan. Yang kedua hilang sebab gas, kerana nitrat tu dia akan balik semula jadi gas. Hilang dah lah. So macam-macam mana pun nitrogen ni perlu diambil oleh pokok. Okey, sebab dia sentiasa hilang daripada tanah. Dia hilang daripada tanah kerana hujan lebat. Yang kedua dia hilang daripada tanah kerana dia kembali menjadi gas semula. Dia kembali menjadi gas semula. Jadi macam-macam mana bakteria kena tolong ikat nitrogen tu menjadi amonium. Barulah pokok boleh guna. Okey, jelas Okey, so sekarang cikgu permudahkan dalam bentuk nota cikgu yang ni. Okey, so kita tengok Di udara memang ada nitrogen bebas. Memang nitrogen ada di udara kita sebanyak 78%. Okey, sebanyak 78%. Memang ada gas nitrogen ni. Okey. Jadi nitrogen ni ia akan diikat. Okey. Pengikatan nitrogen dijalankan oleh siapa? Oleh bakteria pengikat nitrogen. Jadi bakteria pengikat nitrogen akan ikat nitrogen. Siapa bakteria tu? Okey, siapa bakteria tu? Kita ada beberapa cara lah. Yang pertama, dia ada bakteria alga biru hijau seperti Anabaena species dan Nostoc. Dia ada dalam tanah. Bakteria ni nama dia Anabaena dan Nostoc. Cikgu rasa dalam buku awak tak ada kan?
Okey, Anabaena dan Nostoc. Yang ni memang hidup dalam tanah. Tengok rupa dia ni. Ni bakteria ni, rupa dia. Anabaena dan Nostoc. Dia tolong ikat nitrogen. Dia tolong ikat. Ikat ni apa cikgu? Ikat ni macam contoh kat pegang lah. Diikat pegang gas nitrogen tu. Okey. Yang kedua, bakteria yang kedua ialah bakteria pengikat nitrogen iaitu rhizobium. Deh. Bakteria yang kedua ialah bakteria rhizobium yang memang hidup dekat nodul akar pokok legum. Akar pokok legum ni maksudnya akar pokok kekacang. Dia buat interaksi mutualisme. Maknanya pokok dapat untung, rhizobium pun dapat untung. Cikgu buat apa dia dapat untung cikgu? Sebab pokok dapat amonium. Amonium ni kat baja lah. Bakteria tu pula dapat makanan, dapat tempat tinggal. Okey, jadi cikgu lompat sekejap. Ni rupa. Ni rupa kacang ni. Ni nodul pokok kacang bulat-bulat. Ni dia akan jadi kacang lah ni. So dalam nodul ni, dalam pokok kacang ni, dalam nodul tu bulat. Maksud dia nodul tu bulat-bulat. So dalam ni lah ada bakteria rhizobium. Cikgu saya tak nampak pun. Semalam kan kita dah belajar bakteria tu tak nampak dengan mata kasar. Kena tengok dengan mikroskop. So dalam nodul pokok kacang ni ada terdapat bakteria rhizobium. Boleh ada bakteria rhizobium. Memang dia hidup dalam ni. Hidup dalam ni, hidup dalam ni, hidup dalam ni, hidup dalam ni. So fungsi dia mengikat nitrogen. Nama dia rhizobium. Kalau yang duduk dalam tanah tu nama dia Anabaena dan Nostoc. Ni memang duduk dalam tanah. Okey, yang ketiga, yang hidup bebas juga ni. Hidup bebas di udara ada, dalam tanah ada. Nama dia Azotobacter dan Clostridium. Kalau Azotobacter ni dia duduk dalam tanah. Clostridium ni dua-dua. So ni rupa dia. Ni pun bakteria pengikat nitrogen juga. Dia tolong pegang nitrogen. Dia tolong pegang nitrogen. Okay, Azotobacter dan Clostridium. Okay, dan yang keempat, nitrogen masuk juga disebabkan oleh fenomena semula jadi. Yang ni semua bakteria belaka tolong. Ni semua bakteria. 1, 2, 3 bakteria. Yang ni fenomena semula jadi. Kalau soalan tanya, apakah fenomena semula jadi yang mengikat nitrogen masuk dalam tanah? Okay, so jawapan dia ialah kilat. Apa kilat buat? Kilat menyacas elektrik semasa ribut petir menyebabkan nitrogen dioksidakan kepada nitrogen dioksida NO2 yang larut dalam air untuk membentuk asid nitrous dan asid nitrik, lalu masuk dalam tanah, hujan masuk dalam tanah jadi garam nitrat di dalam tanah. So kena hafal lah sikit ni, kilat semasa ribut petir akan mengoksidakan nitrogen. Dia akan oksidakan nitrogen di udara tu. Jadilah nitrogen campur oksida jadilah nitrogen dioksida. Okey, kemudian nitrogen dioksida larut dalam air hujan, jadilah asid. So jadilah asid nitrous, asid nitrik turun dalam air, turun sebagai air hujan, masuk dalam tanah, jadi garam nitrat. Boleh kata kilat cas elektrik. Lepas tu dia mengoksidakan nitrogen. Mengoksidakan nitrogen tu maksud dia nitrogen campur oksigen. So jadilah nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida larut dalam air hujan. Jadilah asid nitrous dan asid nitrik. Turun sebagai air hujan. Masuk dalam tanah, jadi garam nitrat. So nampak tak? Asal daripada gas dibawa oleh petir, kena tanah, ataupun dibawa oleh petir jadi air hujan apa semua, masuk dalam tanah, bawa nitrat. Boleh? Asal semua daripada nitrogen. Okay. Dan yang keempat, juga apabila awak menggunakan baja, juga dibawa masuk ke dalam tanah oleh industri pembuatan baja bernitrogen. Sebab kalau baja, awak belajar dari kimia, memang ada nitrogen. Jadi bila awak bubuh baja,
masuk dah lah. Baja tu masuk ke apa? Masuklah nitrogen dalam tanah. So ada berapa cara nitrogen masuk dalam tanah? Satu dibawa diikat. Okey, cikgu ulang balik. Satu diikat oleh bakteria Anabaena dan Nostoc. Dua diikat oleh bakteria Rhizobium. Ketiga diikat oleh Azotobacter dan Clostridium. Yang keempat dibawa masuk oleh kilat petir, okey, hujan jadi hujan turun masuk dalam tanah. Dan yang kelima dibawa masuk oleh baja. Maknanya kita guna baja letak dalam tanah, so masuklah nitrogen tu, nitrat tu. Okey. Dan awak kena ingat, semua yang masuk nitrogen tu, gas tu, dia akan ditukarkan ditukarkan oleh bakteria jadi ammonia atau ammonium. Boleh dia akan tukar jadi ammonium. Okey, kalau tak ingat ammonia tak apa. Semua nitrogen yang diikat oleh bakteria dia akan tukar siap-siap. Dia akan tukar siap-siap jadi ion ammonium. Nampak? Kilat walaupun dia bawa masuk nitrat pun dia akan tukar jadi ion ammonium. So masuklah ammonium, masuk dalam tanah. Boleh masuk dalam tanah. Semua masuk dalam tanah dah. Ion ammonium. Jadi, ion ammonium ni akan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan pun guna ion ammonium guna untuk sintesis protein. Jadi, pokok sekarang ada protein. Okay, kemudian protein ni dimakan pula oleh haiwan. Protein tumbuhan ni, protein yang ada dalam tumbuhan ni dimakan pula oleh haiwan. Sebab itulah haiwan jadilah haiwan berprotein. Faham tak? Sebab dalam pokok ada protein. Jadi bila pokok tu dimakan oleh haiwan, jadilah haiwan berprotein pula. Okey. Dan awak kena ingat, semua benda hidup ni akan mati. Pokok ni akan mati, lembu ni akan mati. So dua-dua ni akan mati. Jadi bila mati, berlakulah perkumuhan dan perebutan yang dilakukan oleh mikroorganisma pengurai. Bila benda mapuh je, maka datanglah mikroorganisma pengurai. Siapa? Sama ada bakteria atau kulat pengurai. Mana-manalah, sama ada bakteria pengurai atau kulat pengurai. So dia pun akan urailah benda mati ni. Pokok mati, lembu mati. So bila dia urai-urai benda mati, jadilah balik ammonia semula. Awak kata lah, jadi ammonia balik cikgu? Ya, jadi baja balik. Awak kena ingat ammonia ni apa? Baja. So jadi ammonia balik. Okey, kemudian awak fokus sini. Ammonia yang jadi ammonia tadi, cikgu sambungan daripada yang mati tadi. Okey. Kemudian bila dah jadi ammonia tukar jadi nitrit. Okey, ammonia nak tukar jadi nitrit oleh bakteria. Awak tengok ni, mona. Ditukar oleh bakteria Nitrosomonas. Nampak ni, mona. So, jadi ammonia tadi akan ditukar jadi nitrit oleh bakteria Nitrosomonas. Bakteria ni duduk mana? Duduk dalam tanah. Okey. Kemudian nitrit pula. Nak tukar jadi nitrat, rit kepada rat, nitrit nak tukar jadi nitrat oleh bakteria Nitrobacter. Ini rupa dia. Nampak ada flagellum ni, ada flagellum. Boleh dah? Ammonia tukar jadi nitrit, Nitrosomonas, mona. Nitrit nak tukar jadi nitrat oleh bakteria Nitrobacter. Dapat? So dah jadi nitrat dah. Okey, jadi nitrat dah. So nitrat dalam tanah ni akan diserap pula oleh pokok. Nitrat dalam tanah akan diserap pula oleh pokok untuk sintesis protein. Pokok ni pula dimakan pula oleh haiwan, jadilah haiwan berprotein. Lepas tu haiwan dan tumbuhan mati pula, diurai pula oleh bakteria. So nampak tak proses dia? Gi mari benda sama. Jelas Okey, dan awak kena ingat nitrat dia akan kembali semula ke udara. Okey, dia akan balik semula ke udara menjadi gas nitrogen. Nitrat ni dia akan
balik semula ke udara menjadi gas nitrogen melalui proses, awak kena tambah D depan ni, pendenitritan. Tambah D. Macam contoh plasmolysis. Ingat tingkatan 4. Plasmolysis. Sel mengecut kan? Sel tumbuhan mengecut. Plasmolysis. Tapi kalau kita ambil masuk dalam air suling balik, diplasmolysis. Maknanya tak kecut dah. Diplasmolysis. So maksudnya tadi penitritan. Sekarang dia nak jadi balik dah. Nak balik semula jadi gas nitrogen. So melalui proses pendenitritan oleh bakteria pendenitritan. Memang nama dia nama macam ni. Nama bakteria tu bakteria pendenitritan. Okay. So cikgu harap jelas tak dah? Okey, seterusnya kita tengok soalan. Yang ni soalan PKBS 1 tingkatan 5 tahun lepas. Okey, rajah 1 menunjukkan kita nitrogen. Masa soalan ni ramai hak dapat markah rendah dah. Okey, so kita tengok. Pada rajah 1, namakan RTU. Okey, dia kata pada rajah 1 namakan RTU. So disebabkan soalan ni bukan soalan cikgu buat lah. So bila dia buat RTU macam ni ramai pelajar salah. Jadi cikgu tulis kat situ. Kalau nak bagi budak faham, sepatutnya kena letaklah bahan ke ataupun nama bakteria. Okey, jadi kalau awak tengok sini bila benda ni mati, dia akan jadi Q. Okey, dia akan jadi Q. So Q ni pun dia sebenarnya dah bermasalah. Q apa? Okey, organisma mati najis haiwan. So sepatutnya dia letaklah Q ni apa? Bakteria. Bila dah urai, dia akan urai jadi ammonia. So R ialah ammonia. Sepatutnya Q tu dia kena letak bakteria pengurai. Kesian kat budak ataupun bakteria aje. Okey. Jadi budak faham. So bila benda ni mati, dia akan diurai oleh Q bakteria menjadi ammonium. Kemudian ammonium akan diurai oleh sesuatu di S ni jadi nitrit. So mona maka dia akan jadi nitrit. Nitrit akan diurai oleh nitrobacter jadi V. V tu nitrat. So soalan ni bukan cikgu buat. Jadi pening. Pelajar pun ramai yang salah. Okey, seterusnya. Bagaimanakah V? Okey, V. Kita pun kena fokus V. Bagaimanakah V ditukarkan semula kepada nitrogen di atmosfera? Maknanya V ni ialah nitrat. Dia nak tukar balik jadi gas. Dia nak pergi balik jadi gas. Jadi bila dia nak tukar balik jadi gas, cikgu kata dah tambah D je depan. Melalui proses pendenitritan yang dilakukan oleh bakteria pendenitritan. Maksudnya nitrat nak jadi balik gas nitrogen akan ditukarkan melalui proses pendenitritan oleh bakteria pendenitritan. Awak faham ke? Tadi nitrogen di gas masuk dalam tanah. Sekarang dia nak balik semula dah. Nak balik jadi gas balik. So dia kena ada proses pendenitritan oleh bakteria pendenitritan juga. Boleh deh? Okey, seterusnya. C. Terangkan interaksi antara organisma P dan tumbuhan legum. Cikgu nak ajar awak, kalau awak nampak je tumbuhan legum, tumbuhan kacang ni tak ada benda lain, mesti rhizobium. Dah, awak nampak je tumbuhan legum ni pokok kacang. Okey, jadi dia pun tanya, terangkan interaksi. Jadi kita kena terang dulu, apa P ni? So organisma P ialah bakteria rhizobium. Teranglah apa rhizobium tu buat. Bakteria rhizobium berinteraksi secara mutualisme dengan pokok legum. Dia buat hubungan mutualisme, interaksi mutualisme. Macam mana? Dia mengikat nitrogen di atmosfera dan tukar nitrogen tu kepada ammonium. Jadi ammonium akan diserap oleh pokok legum untuk membina protein. Manakala pokok legum memberikan protein, memberikan nutrien, memberikan perlindungan dan tempat tinggal kepada rhizobium. Sebab tu cikgu kata interaksi dia mutualisme, iaitu dua-dua untung. Pokok kacang untung, rhizobium pun untung. Pokok kacang dapat ammonium. Ammonium
dia pun dapat bina protein. Manakala rhizobium dapat apa? Rhizobium dapat perlindungan, dapat makanan, protein, dapat nutrien. So hubungan tu dua-dua untung. Okey, soalan D. Berdasarkan rajah 1, apakah cara lain yang boleh dilakukan oleh petani untuk meningkatkan kesuburan tanah selain daripada menanam pokok legum? Dia tak si guna pokok legum, tapi dia nak suruh subur pokok. So caranya ialah boleh guna sisa tumbuhan, boleh guna najis haiwan, boleh guna haiwan mati atau boleh guna baja organik. Awak nampak je sisa tumbuhan, najis, haiwan mati, maksudnya kena ada bakteria pengurai. So kita bagi tahulah kerana ianya akan diurai oleh bakteria pengurai dan kulat saprofik. So bila urai balik benda mati, jadi amonia balik. So amonia ni akan ditukar oleh oleh bakteria Nitrosomonas kepada nitrat. Nitrat tu jadi baja balik kepada pokok. Kita nampak tak duk main tempat sama je. Bila benda tu mati, mari bakteria pengurai urai balik protein dalam tumbuhan mati tu, protein dalam haiwan mati jadi amonia. Amonia tukar pula jadi nitrat. Semua ni baja belaka kepada pokok. Okey, soalan E. Penggunaan fungicide, berlebihan. Fungicide ni maksud dia ke apa? Fungicide ni ialah racun lah. Racun fungi. Racun kulat racun kulat. Bila dia sebut fungi, racun kulat. Dia kata penggunaan fungicide berlebih. Allah, ni lopak ke dah. Penggunaan fungicide berlebihan boleh memusnahkan kiu. So cikgu pun cari balik ke apa kiu. Oh, boleh memusnahkan kiu. Apakah kesannya kepada nitrogen? So, sokmo-sokmo soalan cikgu, apa Q? Q tu apa? Sebab kita tak jawab pun tadi, kita tak label pun Q tu apa. So, Q ialah, sebab benda ni bila dah mati, dia akan diurai oleh Q. So, Q ialah kulat saprofik atau bakteria pengurai. Jadi, bila awak guna racun, menyebabkan proses penguraian bahan organik tidak berlaku. Dia tak boleh nak urai lah sebab dah kena bunuh ke. Dia kena bunuh oleh bakteria oleh racun fungicide tadi. So bila dah bunuh, proses penguraian bahan organik tidak berlaku. So bila kena bunuh dah, ada tak amonia? Tak ada. Kurang amonia dihasilkan. So bila tak ada amonia, boleh tak nak tukar jadi nitrogen balik? So tiada atau kurang nitrogen dapat dikembalikan ke atmosfera. Boleh soalan jawapan ni kena jawab kurang. Maknanya kesan dia lah tu. Jangan bagi fungsi cikgu. Kalau siapa-siapa bagi fungsi memang zero selalu. Sebab dia tanya kesan dia. Kesan dia bila guna fungicide. So fungicide akan bunuh benda ni. Bila bunuh benda ni, yang ni pun jadi kurang, yang ni jadi kurang. So gas yang balik ke atmosfera pun kurang. Okey, seterusnya. Contoh 18. Rajah menunjukkan tumbuhan kekacang yang ditanam di antara anak-anak pokok getah untuk membantu pertumbuhan pokok-pokok getah itu. Awak nampak je kacang, awak kena ingat. Oh, pokok kacang ada apa? Ada bakteria rhizobium. Terangkan bagaimana tumbuhan kekacang membantu pertumbuhan anak-anak pokok getah itu. Okey, biasanya pokok getah ni bawah ni orang akan tanam pokok kacang lah. Okey, awak pun tengok 10 markah. Tak aku nak cerita pasal hubungan mutualisme saja sebab ni 10 markah ni. Okey, jadi cuba kita tengok jawapan. Okey, nampak tak? Jawapan dia kita nitrogen. Siapa jawab kita nitrogen saja, dia akan dapat 6 markah je. 6 markah daripada 10 markah. Okey, so kita tengok jawapan dia Okey. Pokok kekacang mempunyai nodul di bahagian akar. Nodul akar pokok kekacang mengandungi bakteria pengikat nitrogen namanya rhizobium. Bakteria ini akan mengikat ataupun menukar nitrogen dalam udara menjadi nitrat. Pokok getah menyerap nitrat dan pokok getah guna nitrat tu untuk sintesis protein. Protein digunakan oleh pokok getah untuk menghasilkan sel-sel baru, jadi pokok getah pun jadi tinggi, jadi subur. Boleh? So, mana-mana pelajar yang buat kita nitrogen saja, dia cuma dapat 6 markah. Okey. Yang kedua,
kenapa dia tanam pokok kacang juga? Sebagai penutup bumi. Pokok kekacang menutup permukaan bumi atau tanah untuk mencegah kehilangan air berlebihan dari tanah. Dapat merendahkan suhu tanah. Sebab dia nak kurangkan air keluar daripada tanah. Sebab tu bila kita masuk kebun getah ke apa, kita rasa sejuk je. Sebab bila tanam pokok di bawah tu, dia mengurangkan suhu tanah. Yang ketiga, penutup bumi. Elak hakisan. Akar tumbuhan kekacang mencengkam butiran tanah. Dapat mencegah hakisan tanah. Okey. Lagi, sebagai habitat. Pokok kekacang dapat menyediakan habitat untuk tumbuhan kecil seperti cacing. So cacing menggemburkan tanah, tanah jadi subur. So pokok pun dapat tumbuh lebih tinggi. Okey, lagi humus. Daun tumbuhan kekacang yang mati gugur. So bila gugur dapat menghasilkan banyak humus. Sebab apa cikgu? Sebab bila pokok ni mati, maka bakteria pengurai akan menguraikan pokok-pokok mati jadi amonia. So bila jadi ada nitrat, maka menambah kesuburan tanah, menambah kandungan nutrien supaya dapat digunakan oleh anak-anak pokok getah untuk tumbuh dengan lebih cepat. Jadi cikgu asal awak tak terfikir pun bila nampak pokok kacang je, awak mesti nak jawab kita nitrogen. Betul tak? Jadi sayanglah sebab awak tak nampak benda tu. Okey? Okey, seterusnya. Sekejap. Okey. Soalan ni. Lebih kurang sama. Okey, cuba tengok. Rajah 9.2 menunjukkan tumbuhan kekacang yang ditanam di antara pokok mangga. Awak kata tadi soalan pokok getah. Sekarang pokok mangga pula dah. Terangkan bagaimana mikroorganisma. Ini mikroorganisma. Terangkan bagaimana tumbuhan kekacang. Terangkan bagaimana daun-daun dan rumpai mati, ada perkataan mati ni, dapat meningkatkan kandungan nitrat dalam tanah. So biasanya pelajar ni bila nampak macam ni, kita nitrogen. So awak kena tengok, tugasan ni berbeza-beza. Ada 3 kerja awak kena buat. 1, huraikan mikroorganisma yang ada dalam tanah, yang ada dalam pokok kacang. Yang kedua, huraikan pokok kacang tu sendiri dengan daun-daun dan rumpai yang mati. Okey, so dia nak bagi 5 markah. Okey, cuba tengok jawapannya deh. Mikroorganisma. Ni kata kunci cikgu semua ni. Ni kata kunci cikgu. Okey, mikroorganisma. So, bakteria pengikat nitrogen seperti Nostoc anabaena hidup dalam tanah. Yang ni kita kena cerita juga. Maknanya bukan tentang rhizobium saja. Yang duduk dalam tanah pun ada. Iaitu Nostoc anabaena dan Azotobacter tadi. Memang ada bakteria. Okay, yang kedua, di dekat tumbuhan kekacang tu sendiri. Ada bakteria pengikat nitrogen iaitu rhizobium yang hidup di dalam nodul akar pokok kekacang. So apa fungsi dua-dua bakteria ni yang duduk dalam tanah, yang duduk pada pokok kacang? Menukar nitrogen sebab dia ikat-ikat nitrogen menjadi sebatian amonia. Okey, daun-daun dan rumpai mati. Okey, daun-daun dan rumpai mati akan diurai oleh bakteria kulat saprofit menjadi amonia. So amonia akan ditukar kepada nitrit oleh bakteria Nitrosomonas melalui proses penitritan. Nitrit ditukar kepada nitrat melalui proses penitritan oleh bakteria Nitrobacter. So kena cerita satu-satulah. Okey, so kita belum habis lagi. Cuba cikgu nak tutup slide ni. Dan cikgu nak awak salin lah. Nanti cikgu akan hantar dalam grup kelas soalan-soalan tadi. Awak kena salin deh. Kalau awak nak slide ataupun ada kemudahan printer, sama ada satu awak boleh salin. Kalau yang ada kemudahan printer, cikgu akan bagi slide ni ke awak stalker. So awak print je. Asalkan ada soalan tu. Cikgu nak awak biar ada soalan tu. Okay? So kita masih sambung lagi kelas sebab masih ada masa. Cuma cikgu nak tutup slide ni. Cikgu nak tukar slide seterusnya. Okay, setakat ni ada nak tanya? Tak ada.
Okey, so kalau tak ada, cikgu nak sambung slide seterusnya deh. Okey, so sekejap kena tutup yang tu dulu. Okey, cikgu akan sambung muka surat 160. Sikit je. Sebab masa masih ada deh. Sekejap Okey, sementara tu ada nak tanya apa-apa ke? Kita nitrogen jelas ke? Aliabat, faham ke? Faham cikgu. Faham Okey, so malam ni terus lagi kita sambung peranan mikroorganisma. Alia, nampak tak slide cikgu ni? Nampak cikgu. Okey, nampak cikgu terus sambung So insya-Allah lah kita akan habiskan sehingga muka surat 161 je. Okey, nanti kita sambung 162 tu tersambung esok. Lepas tu kalau awak tengok habis dah. Okey. Okey, kita pergi kepada peranan mikroorganisma dah. Sikit je malam ni. Okey, peranan mikroorganisma. Tadi cikgu ada bagi tahu kan mikroorganisma ni ada baik, ada jahat Okey. So kita nak tengok yang baik je malam ni. Esok kita tengok yang jahat. Okey, mikroorganisma sebagai pengeluar. Mikroorganisma seperti fitoplankton biasanya dijumpai terapung di permukaan air laut, kolam atau tasik. Sebagai contoh alga hijau. Awak tengok macam apa ni? Sungai hijau tu Maknanya dia ada alga hijau lah. Kadang-kadang ada alga biru hijau. Iaitu cyanobacteria. Lagi kadang-kadang ada dinoflagellat dan diatom. Semua ni gapo cikgu? Semua ni adalah fitoplankton atau alga yang memang kecil-kecil penuh dalam air tu. So dia ada alga hijau, maka dia akan memberi warna hijau pada air. Alga biru hijau, kita akan nampak air tu macam biru hijau. Sebab dia ada cyanobacteria. Okay, kemudian ada fitoplankton yang kecil-kecil namanya dinoflagellat dan diatom. Fitoplankton dapat menjalankan fotosintesis kerana mempunyai klorofil. Cuba awak tengok. Dia warna hijau ke tu? So maknanya dia ada kloroplast. So bila ada kloroplast, dia boleh buat fotosintesis. Dan fitoplankton adalah penting sebagai pengeluar dalam rantai makanan. Cikgu rasa awak dah belajar dalam geografi tingkatan 3. Duk sebut plankton. Plankton tu apa? Awak kata makanan ikan. Apa dia jadi makanan ikannya? Sebab dia adalah pengeluar dalam rantai makanan. Apa cikgu dia pengeluar? Sebab dia boleh buat fotosintesis. Awak pun dia sebut plankton. Awak tak tahu itu sebenarnya adalah mikroorganisma yang boleh buat makanan sendiri. Okey, jadi dia adalah pengeluar. Menjadi makanan kepada ikan, udang dan sebagainya. Okey. Yang kedua, mikroorganisma sebagai pengurai. Okey, so dia ada dua jenis iaitu kulat saprofit atau bakteria saprofit. Lain ni, kalau kulat-kulat lah. Kalau bakteria lah. So dua-dua ni adalah jenis saprofit. Merupakan mikroorganisma utama yang menjalankan penguraian bahan organik daripada perebutan organisma yang mati. Ikutlah lembu mati, pokok mati. Nampak ni pokok mati maka tumbuh dah kulat ni. Orang kata patutlah tumbuh kulat cikgu. Iyalah. Sebab pokok ni mati maka marilah kulat. Kulat ni kulat ke apa? Kulat saprofit. Kulat dan bakteria saprofit dikenali sebagai pengurai. Pengurai akan menguraikan bahan organik kompleks seperti najis haiwan, bangkai haiwan, pokok reput, daun, gugur dan sebagainya menjadi amonia. Ingat tak dia? Jadi amonium balik, masuk jadi baja. Okey, pengurai merembeskan enzim pencernaan ke dalam substratum bahan organik mereput dan kemudiannya menyerap hasil pencernaan tersebut.
Hasil proses perebutan ini, unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan seperti karbon, nitrogen dan sulfur dikembalikan kepada tanah. Jadi buat apa ya dia nak urai sangat ni cikgu? Pokok mati, tumbuhan mati. Sebab jadi amonia. Amonia tidak, dia akan jadi back balik, jadi nitrogen. Masuk balik dalam tanah. So bahan-bahan ni akan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan serap untuk sintesis protein. Lepas tu protein dimakan oleh haiwan, jadi pula haiwan berprotein. Lepas tu dua-dua pokok dengan haiwan mati. Balik semula cerita dia. Balik jadi sini bersemula. Okey, jelas Okey, kemudian mikroorganisma sebagai parasit. Parasit ni jahat Parasit merupakan organisma yang mendapat faedah daripada perumahnya. Nampak tak? Parasit ni jahat. Dia dapat faedah daripada perumah. Manakala perumah mengalami kerugian atau kadang-kala mati akibat kesan-kesan yang disebabkan oleh parasit. Sebab tu cikgu kata dia jahat. Dia untung. Perumah rugi. Bukan setakat rugi, ada yang mati. Okey, parasit mendapat faedah selagi interaksi ni berterusan. Selagi dia boleh hidup, dia boleh guna, dia mendapat faedah. Oleh itu, kebanyakan parasit tidak membunuh perumahnya. Cikgu buat apa dia tak bunuh perumah? Kalau dia bunuh perumah, dengan dia lah matinya. Sebab tu dia duduk ambil nutrien, duk ambil keuntungan. Jadi dia tak bunuh perumah dia. Okey, antara contoh mikroorganisma parasit ialah Plasmodium. Mana dia? Ni Plasmodium ni. Plasmodium merupakan sejenis protozoa yang hidup dalam perut nyamuk tiruk betina Anopheles. Kenal ke? Nyamuk yang kurus tu. Nyamuk kurus tu ialah nyamuk tiruk Anopheles. Dan menyebabkan penyakit malaria kepada seseorang yang digigit nyamuk. Nyamuk ni dia bawa benda ni, dia bawa Dia bawa protozoa. Dia bawa dalam badan dia ni. So bila dia gigit awak, dia masukkan protozoa ni dalam darah awak. Dan parasit ni akan beranak dipindahkan ke dalam sistem peredaran darah seseorang itu. Maka jadilah demam malaria. Awak jangan tukar dengan demam denggi. Okey, kalau demam denggi, nyamuk ke apa? Nyamuk Aedes. Kalau malaria, nyamuk tiruk Anopheles. Okey, so inilah rupa nyamuk ni. Awak kata, kenal nyamuk ni. Ni, Plasmodium tadi. Okey, Plasmodium. Okey, ia disebarkan oleh nyamuk betina, Anopheles. Nyamuk tiruk. Terutamanya Anopheles sondaicus yang banyak dekat kawasan Asia. Jadi dia ni banyak dekat mana? Kalau nyamuk tiruk ni, dia banyak dekat kawasan estate, kawasan kelapa sawit, kawasan kebun getah, kawasan hutan. Dia banyak nyamuk tiruk. So dia menyebabkan malaria. Parasit malaria disebarkan oleh nyamuk Anopheles betina. Parasit ini membiak dalam sel darah merah, menyebabkan simptom termasuk anemia, iaitu kepala rasa ringan, semput nafas, termasuk juga simptom umum seperti demam sejuk. Dia lain dengan demam denggi. Demam denggi demam panas. Okey, kalau demam denggi dia jadi panas. Tapi kalau demam malaria ni dia demam sejuk, mual, penyakit seperti sesama dan dalam kes teruk, koma dan kematian. Penyebaran malaria boleh dikurangkan dengan menghalang gigitan nyamuk melalui penggunaan kelambu, menyembur racun serangga dan mengeringkan kawasan air bertakung. Dia pernah 1 tahun naik soalan, dia suruh bezakan antara demam malaria dengan demam denggi. Okey, seterusnya, akhir ni. Okey, mikroorganisma sebagai simbion. Simbion ni, simbion ialah organisma yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan organisma yang lain yang disebut perumah. Terdapat 2 jenis simbion, iaitu ektosimbion dan endosimbion. Okey, kalau ekto, luar. Dia duduk di luar badan perumah. Kalau indo, ingat gitu, endo, dalam. So hidup di dalam sel perumah.
Okey, kalau yang hidup di luar, contoh kulat yang hidup di sekeliling akar tumbuhan iaitu Ectomycorrhiza. Dia pun tunjuklah gambar. Dia kata, ni, nampak tak? Ni. Ni, kulat ni duduk di luar pokok ni. So, ectosimbion. Kalau yang duduk dalam badan tu, contoh protozoa, Trichonympha yang hidup di dalam salur alimentary anai-anai. So, cikgu berhenti di sini. Kita jumpa esok. Esok cikgu akan detailkan sikit tentang ectosimbion dan endosimbion. Kemudian kita masuk definisi patogen vektor, kesan patogen, and then kita habis bab 8. Okey, so ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Nanti cikgu kata dah tadi slide kita nitrogen tu, kalau awak ada kemudahan printer, cikgu akan hantar file tadi, satu stoker, awak print je. Macam form 5, dia tak saling kalau form 5 yang 20-20, dia print. Lepas tu sains-sains akan photostat bila buka sekolah nanti. Form 5 dia buat gitu sebab dia tahu masa dia tak banyak untuk salin-salin nota tu, so dia akan print. Cikgu tak marah untuk print. Lepas tu kalau you nak salin lah. Okay. Kalau tak ada apa-apa, so kita boleh berhenti di sini. Kita jumpa malam esok. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Malam cikgu. Okay. Salam kasih cikgu. Arigato. Arigato. Ni kau orang Jepun ke? Terima kasih cikgu. Ya, sama. Okey, boleh makan, boleh tidur, boleh rehat Okay.